sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Imam Tua Masjid Mukim Kemahan 3, Imam muda, semua ahli jawatan kuasa Masjid Kemahan 3, dan semua muslimin muslimat, ibu-ibu bapa dan para pelajar yang hadir sekalian. Alhamdulillah, pertamanya tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah yang memberi peluang pada kita semua dapat sembahyang fardu maghrib berjemaah. Dan yang paling besar, Allah pilih kita tuan-tuan di antara bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya ini, duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diampun dosa oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat hidup di dunia dan selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan semua, alhamdulillah, malam ni hamba sapa di Masjid Kemahan 3, pertama kuliah di masjid ni. Biasanya sebelum ni hamba sokmo dah kuliah di Masjid Kemahan 1. Dan hamba tengok malam ni Kemahan 1 pun ramai mari. Tok Ngulu dia pun mari malam ni. Nah, Masjid Kemahan 1 tu, waktu tu hamba umur 15 hamba mengajar dah adik kakak. Umur 15 tahun. Sekarang ni umur 32, masih lagi orang panggil ustaz budak juga. Waktu tu hamba duduk ngaji di Pondok Batu Gajah ni, masuk dalam Pondok Lepas Bola. Waktu tu. Dan waktu tu nya hamba boleh kata kerek mari di Masjid Kemahan 1. Sampai lah ni pun hamba masih lagi dah boleh kata pergi lagi kuliah di Masjid Kemahan 1. Dan Kemahan 2 pun kita pernah pergi dah dulu. Dan alhamdulillah malam ni Allah sampai di Kemahan 3, maknanya habis Kemahan dah mari. Kalau ada Kemahan 4 pun, Kemahan 4 kita pergi, tapi tak ada. Sekarang Kemahan 3 ya sini. Lepas pada 3 tu masuk rok kelapa sawit dah. Lepas tembus di sana tu atas panjang. Jadi alhamdulillah, ibu bapa muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi sebelum daripada hamba kuliah, mungkin adik kakak Kemahan 3 teraja dengar orang qasidah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pula ada gendek dalam masjid, mungkin terkejut orang sini, terkejut bewok orang panggil. Dah. Tuan-tuan semua, qasidah ataupun bahasa Arab dia panggil madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kita puji baginda Nabi. Bukan baru ada kakak, jak di zaman Nabi hidup lagi pun ada dah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kita masih hidup lagi tuan-tuan, seorang sahabat nama Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu,
Waktu satu hari dia pergi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dalam masjid Nabi, waktu tu Nabi duduk mengajar tuan-tuan semua. Waktu tu Nabi duduk bersama para sahabat tuan-tuan semua. Lalu Sayyidina Hasan bin Sabit memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila dia puji Nabi, dia puji Nabi, Nabi tak marah tuan-tuan. Nabi tak larang tuan-tuan. Tak. Kenapa? Karena membesarkan Nabi itu adalah ajaran agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri membesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat tiap-tiap minggu, adik kakak kalau tak tidur dengar hang ni, kalau tidur tak dengar. Hari Jumaat tiap-tiap minggu tu imam baca atas mimbar ni. Hari Jumaat. Gapo dia? Ayat Qurannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setara Allah, zat yang maha bersih, setara Allah yang maha besar, setara Allah yang mencipta semua makhluk ini, dia puji, dia selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tuan-tuan makhluk hak biasa tak saya puji Nabi? Takkah kita hak manusia biasa ni tak saya memuji baginda Nabi, sedangkan Allah yang mencipta makhluk memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kita hijrah daripada kota Mekah pergi Madinah, orang Madinah sambut Nabi dengan gendang. Orang Madinah sambut Nabi dengan pujian-pujian, tala'al badru alaina dan sebagainya tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah apa. Tak, melainkan kita semua ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Comongnya demo tak aja dengar tu muka demo dek lele hutan nak lagu mana. Jadi kalau tu bik luar sikit ke, mungkin biasa dengar. Nah, kena dengar kerak sikit ki pondok aku nu. Nah, di Paluh Rawa tu, duk main dalam kapal sawit saja. Nah, jadi tak dengar. Jadi alhamdulillah adik kakak semua. Jadi puji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu ajaran daripada ajaran Islam. Nah, jadi ada setengah orang dia tak sih puji Nabi. Patut nak agama nak panggil joget. Tak sih selawat ke Nabi. Nah, tak sih kalau wak makhluk Nabi, tak sih. Tak sih wak selawat Nabi, puji Nabi, tak sih. Dia kata bid'ah lah, gitulah, beginilah, begitu. Pak gapo hak tak bid'ah tu? Cuba ayak mari. Gapo hak tak bid'ah? Dia tak boleh rayak juga. Nah, jadi oleh sebab itu tuan-tuan semua, jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi pada kita peluang. Malam ni adik kakak ramai-ramai boleh mari di Kemah 3 ni, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan tu iman diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir akan dapat syafaat Nabi kita di yaumul mahsyar nanti insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan semua, dah syukurlah pada Allah sebanyak-banyaknya kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah yang boleh kita semua malam ni berhimpun di rumah Allah yang sangat mulia. Mudah-mudahan juga Allah sediakan rumah untuk kita di akhirat nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aitumur rajul ya'tadu ila al-masjid fashhadu lahu bil iman." Nabi kata apabila kamu tengok seseorang laki-laki yang waktu hidup dia duduk berulang masjid, gi mari masjid, ada Nabi kata fashhadu lahu bil iman, musaksilah hai semua, itulah orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang beriman ni orang suka mari masjid, bukan suka banyak ke kadang-kadang orang kita ni tuan-tuan, kalau kedai kopi 5 jam dia boleh duduk kedai. Daripada subuh, kadang-kadang orang kelik maya subuh kopi. Orang nak mari semaya Zuhur, ada lagi. Orang nak mari semaya Asar, ada lagi.
Orang nak mari sembahyang Maghrib ada lagi. Orang kelik sembahyang Isya ada lagi. Orang mari sembahyang subuh tak ada, bunyi mati. Jadi nak rayaknya tuan-tuan, orang mukmin, orang yang suka mari masjid. Enggak dalam satu kapur ni tuan-tuan. Dah, bukan semua orang mari masjid. Kalau dalam kapur ni, kalau contoh sepemalam ni, penuh ni. Kalau lagu ni nak malam, tak kemak sini. Tapi tak tahan malam lain ke, tu email tu bila. Setengah tempat tu email pun tak mari, tu bila pun tak mari. Tu siap sore. Setengah tempat tu siap pun tak ada, tu email pun tak ada. Tu bila kata kita kacik kelik tidur rumah. Jadi kena usaha. Adik kakak hok mari ni. Supaya kita periduk rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Periduk amalan jemaah, periduk sembahyang jemaah. Nak anak-anak muda supaya dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak. Jadi tuan-tuan semua, bila kita mari rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sendiri kita akan diberi rahmat, akan diberi taufik, akan diberi hidayah, akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi sebut, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman." Ingatlah, kalau mu tengok orang duduk berulang masjid tu, Nabi kata itulah orang beriman kepada Allah. Dalam Quran, dalam surah Taubah ayat 18, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat. Orang beriman, Allah sebut orang yang suka mari masjid. Orang yang suka duduk masjid. Orang yang suka periduk masjid. Itu orang beriman, adik kakak. Sebab itulah antara tanda kiamat di akhir zaman, Nabi kata orang pakat berebut buat masjid tapi orang tak ada sembahyang. Tuan-tuan lah ni kalau dia mau jalan naik kereta. Naik kereta, naik motor, pergi mana-mana, semua pakat berebut buat masjid belakang. Betul tak adik kakak? Masjid baru-baru, comel-comel. Besar-besar pula tu. 5 juta, 10 juta, 4 juta. Orang semaya 3 ekor yang ada. Hari Jumaat tak usah kira lah. Penuh hari Jumaat. Ini tanda kiamat. Nabi kata antara tanda kiamat akhir zaman, orang pakat berebut buat masjid tapi tak ada orang semaya. Tuan-tuan. Tuan-tuan jalan mana-mana tu, terang naik kereta pergi jalan Tubik. Tubik kat daripada Kemehen 3. Ni duk main Kemehen 3, Kemehen 2. Kabar-kabar mati celah tu. Kemehen 2,5. Curang sikit Tubik. Siapa jeli ke, siapa ke Pasir Putih, cuba tengok kok sepi jalan lah ni, pakat buat masjid dek kakak. Situ rombok, sini rombok, situ cari rumah, sini cari rumah. Comel hak tu. Hak hidup imarah rumah Allah mana? Nak jadi hidup jemaah 5 waktu, nak hidup ngaji agama, nak hidup baca Quran, nak hidup selawat ke Nabi, nak hidup supaya orang dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih Nabi kata la taqumus saah man yaqulu Allah Allah fil ardi. Tidak akan berlakunya kiamat selagi mana ada orang sebut nama Allah di atas dunia. Jadi kalau masjid tak ada orang sembahyang, kalau masjid tak ada orang ngajar, kalau masjid tak ada orang puji Nabi, artinya orang lupa kepada Allah. Maka bila lupa kepada Allah, Nabi kata tunggu sampai satu masa akan berlakunya kiamat, kata Nabi. Tuan-tuan, maka oleh sebab itu Allah beri peluang pada kita ni tuan-tuan. Tak lama hidup atas dunia, tinggi-tinggi 70 tahun je. Pocik 70 tahun. Lepas tu erecting. 70 tahun mujur kalau dah. Lah ni banyak ke umur 50 ko dah. 50. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70."
Kebanyakan umur umatku hidup antara 60, 70. Tu ya, 60, 70. Kalau dia 70, mujur. Takut tak ada mak-mak dia tu. Tak ada. Umur 40, bahagia cimanis dah. Umur 35, darah tinggi dah. Nah, umur 30, lopak motor. Cepat mati hak tu. Jadi nak rayaknya, umur tu singkat Allah beri peluang pada kita. Jadi umur yang singkat ni lah tuan-tuan kena guna untuk kita datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, semaya 5 waktu ni, biar kita boleh mari ngori Isa, tak padah dulu. Ngori Isa. Hak lain tu, kita kata, nak mari 5 waktu susah, demo kerja gitu gini. Mari 2 dulu. Ngori Isa. Tak padah. Biar apa ngori lepas maya di rumah orang mari pun, biar dulu. Mula-mula ni, biar boleh hak tu ya dulu. Ngori Isa. Pada tua sikit, jangan buat modal tolong. Ni modal tolong ngori Isa tu ya. Tambahlah sikit, mari subuh pula. Ni tak tahan subuh ke, pukul 9 baru bangun. Nak mari puan pukul 9 baru bangun. Ejah bangun awal ke tuan-tuan? Ha? Ejah bangun awal subuh. Mari rumah Allah. Nah, lepas tu bila kita lama, ejah tambah lagi. Suhur, mari rumah Allah Ta'ala. Bila lama lagi ejah, asar, mari rumah Allah Ta'ala. 5 waktu datang rumah Allah. Orang yang datang 5 waktu di rumah Allah, dalam satu hadis, dalam kitab Wisyahul Afrah, wak mari satu hadis sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mari sembahyang Jumaat di masjid 5 waktu, Allah akan beri 5 kelebihan. Ni tu mak-mak ayah hak mari malam ni, sila dengar molek. Nak dengar molek warna speaker pun tak nak apa, hidup mampu. Speaker dia takut, bunyi ustaz budak dia takut. Jadi alhamdulillah, Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan semua, orang yang jaga sembahyang Jumaat ni Allah beri 5 kelebihan. Ni tuan-tuan, dengar molek ni amanah orang sikit-sikit ya. Nak ni Isa nak masuk dah. Buat gapo ngajar banyak-banyak bid'ah. Orang ngaji sikit tak apa boleh buat amal. Kalau ngaji banyak tak boleh buat amal, buat gapo? Nah, sebuah kerja lah, kerja 5 minit gaji 10 juta. Ni kerja 2 tahun gaji sama. Buat gapo? Amal lah gitu, sikit tapi boleh banyak. Ngaji sikit tapi boleh buat. Nah, Nabi sebut dalam kitab Wisyahul Afrah, satu hadis yang sahih, orang yang jaga sembahyang Jumaat 5 waktu, Allah beri 5 kelebihan. Ni tuan-tuan dengan molek. 5 kelebihan yang tidak diberi pada orang yang tak jaga sembahyang. Orang jaga sembahyang, Allah beri 5 garanti. Tuan-tuan, ni hak Nabi raya. Kerana Nabi ni manusia yang tak pernah bohong daripada kecil sampai dia mati. Kerana Allah sendiri sebut dalam Quran, wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Nabi tidak cakap malaikat datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi beritahu dalam hadis yang sahih, orang yang jaga sembahyang Jumaat 5 waktu akan diberi 5 kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuan-tuan, daripada 5 ni hak Nabi raya. Yang pertama, orang yang waktu hidup dia rajin sembahyang Jumaat, dia jaga Jumaat, gimana pun dia tak tinggal Jumaat, datang rumah Allah, walaupun dia musafir, walaupun dia kerja, walaupun dia mesyuarat, walaupun dia sembelih lembu, gapo sibuk pun, dia jaga tetap Jumaat, maka akan diberi 5 kelebihan. Yang pertama, bila dia mati, Allah lepaskan dia daripada azab kubur. Ini yang pertama hak Nabi raya. Kalau dia mau tak percaya, terang mati. Ni hak Nabi raya. Orang yang jaga Jumaat, mak dia weh, dalik tabir tu, nampak dah orang ada TV sekut situ. Kata nampak nak mati. Yang pertama Nabi raya, orang jaga Jumaat, bila mati Allah buang azab kubur. Tak ada azab dalam kubur. Allahu Rabbi. Tuan-tuan hak mari amat nak tanya, bila orang mati tuan-tuan pergi kubur. Tapi banyak ke jari orang kita pergi kubur, dia boleh gula sekelo, tik email dia klik lalu. Hak amal lagu tu.
Dia pergi semayang-mayang kan. Dia boleh gula kelik dah. Dia tak pergi dah kubur. Biarlah. Piti boleh dah 10 riyal. Gula boleh dah sekala. Air kotak boleh dah. Nasi pula 2 buku. Kalau Tok Imeh, Tok Bila banyak pinggir terlekir lagi. Silap ni pula kau nak mutu dia dah lokal Tok Imeh. Banyak dah pinggir. 3 pinggir. Dah mandi orang mati pun dia. Nguai pun dia. Baca terlekir pun dia. Silap ni pula dia diri mati. Jadi tuan-tuan orang jaga Jumaat, pertama Nabi janji bila mati tak ada azab dalam kubur. Tuan-tuan, kita hidup ni cerita lagi kubur hari orang mati, cerita mau pergi ke? Pergi sekali. Cerita lagi, hak tak pergi lagi. Akak mayat hapa kubur tuan-tuan, cuba tengok dia kubur tu. Seluah mana kak duduk? Kau sama luah dengan dalam masjid ni. Ni, semua orang mari ni, cuba mikir. Cuba pergi bila orang mati, tuan-tuan. Tak, orang kali kubur tu dia mau nak gini. Bangun tengok bawah gini. Luah mana bawah? Luah, sama luah dalam masjid kita duduk lah ni kah? Sama luah dalam kereta kita naik kah? Sama luah dalam bilik kita tidur kah? Tuan-tuan, cuba tengok. Maknanya, atas dunia kita tengok azab dah. Bagaimana orang duduk dalam? Tu. Itu suruh mikir. Bagaimana waktu kita hidup ni tuan-tuan, kita tengok lubang kubur tu sepik, azab, susah. Tak usah kata orang mati dia mau hidup, cetera tidur dalam tu. Tak usah lama lah, 5 minit ya, Tok Imeh. 5 minit terah. Lepas Tok Imeh, Tok Bila. Terah. Lepas Tok Bila, Tok Ngulu. Tak usah lama. 5 minit terah. Nah, tidur tu pas tutup dengan papai. Terah kau sekali 5 minit. Tak usah lama, lama mampu terus. 5 minit terah. Azab dah adik kakak. Azab dah. Pas bagaimana orang duduk dalam kubur, Nabi kata beribu tahun nak sampai ke khemah. 5 minit tu berasa susah dah. Dah. 5 minit tu berasa azab dah. 5 minit tu berasa takut dah. Bagaimana orang yang nak tunggu kiamat beribu tahun dalam kubur tuan-tuan. La ilaha illallah. Tapi Nabi kata kalau mu jaga Jumaat, mu jaga semaya, bila mati tak ada azab tu dalam kubur. Allahu Rabbi. Ni yang pertama kelebihan. Orang jaga Jumaat ialah bila dia mati tak ada azab dalam kubur. Allahu Akbar. Nah. Jangan main-main tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Wisyahul Afrah, bab depan lagi dia rayak masalah orang tak semaya, ada ular di kubur. Berlaku di zaman isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang mati, dia pergi gali kubur tuan-tuan. Gali kubur ada ular. Mungkin orang Kemah 3 ni tak jumpa lagi. Kalau jumpa, lari. Kubur ada ular. Gali kubur lain ada ular juga. Gali kubur lain ada ular juga. Sampai 3 kali ada ular. Orang gali kubur pergi jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang gali kubur kata, ya ummahatul mukminin, wahai mak orang yang mukmin. Bagaimana kampung kami ni, kami gali kubur ada ular. Gali kubur ada ular, gali kubur ada ular, gali kubur ada ular. Semua ada ular. Siti Aisyah tanya, "Pak tak tanam mayat?" "Tak, muka ada ular." Aisyah tanya, "Siapa yang meninggal dunia?" "Seorang laki-laki." "Ada isteri?" "Ada." "Panggil isteri mari." Bila bini dia mari, Siti Aisyah tanya, "Suamimu yang meninggal dunia?" "Betul ya Aisyah, ya Ummul Mukminin." "Apa amalan suamimu waktu hidup?" Dia kata, "Ya Ummul Mukminin, sejak dia kahwin dengan saya tak pernah tengok suami saya semaya walaupun sekali atas dunia. Sejak dia kahwin dengan saya tak pernah tengok walaupun sekali dia semaya." Maknanya tak rajin semaya. Suami dia, bila tak semaya ada ular. Lalu Siti Aisyah rayak, mungkin tanahlah dengan ular. Tiba-tiba digali kubur yang lain ada ular. Tak ada waktu turun lagi mayat tu, ular sendiri sambil ambil mayat tu masuk dalam kubur tuan-tuan semua.
Dalam kitab Wisyahul Aqrah, dia panggil satu ular nama Sujaul Aqra. Ular ni tuan-tuan disebut dalam riwayat panjangnya 70 tahun perjalanan. Bukan supaya ular cik raya rumah demo. Bukan supaya ular sawah dalam kelapa sawit kemah 3. Hak tu tak ada apa, bedil dua dah mampu. Hak ni nak bedil ke mana ni? Ni ada kubur ni tuan-tuan. Sujaul Aqra. Disebut dalam hadis Nabi, nama ular tu Sujaul Aqra, bukan cik raya, bukan ular sawah, bukan ular tebu, bukan ular dak daka. Nama ular ialah Sujaul Aqra. Panjangnya 70 tahun perjalanan. Di bawah lidah ular ni ada satu racun. Disebut dalam hadis Nabi, kalau dia tiup racun tu, air liur tu, kalau setitik yang jatuh atas dunia ni, hancur semua langit bumi yang ada atas dunia. Racun yang ada dalam mulut ular tu, kalau tak percaya telah mati jumpa kedam. Ni hak Nabi raya. Kalau mu jaga semaya, tak jumpa ular ni. Tapi kalau mu main-main dengan semaya, mu tak semaya, orang band mu tak ira, rumah tepi sejik tak mari, temu dengan ular ni bila mati. Tak percaya, tunggulah tuan-tuan. Ni hak Nabi raya. Jadi orang yang jaga Jumaat, yang pertama dia akan selamat daripada azab kubur. Tak ada azab dalam kubur. Allahu Rabbi. Dalam Quran Allah sebut, Alladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang mukmin bila nak mati, malaikat girayak di telinga 3 perkara. Yang pertama, malaikat rayak alla takhafu, kamu jangan takut. Rupa-rupanya tuan-tuan mati ni takut. Siapa dia tak takut mati angkat tangan? Tak ada seorang hamba. Kalau bunyi mati, seria. Bunyi mati kan, kecek apa kok mati-mati, kecek kok hidup. Setengah orang kalau buah kedai kopi kan, dia tu mati, orang tu dia mati tu dia. Kecek hidup. Takut bunyi mati, takut. Orang mukmin, mak dia bila nak mati malaikat kata alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, yang kedua jangan rusing. Rupa-rupanya mati ni rusing. Rusing yang mana? Rusing benda hak nak pergi depan hari ni, bukan hak belakang. Rumah tak rusing dah, kadang-kadang hidup lagi behar dia anak dah. Duit dalam bank, pok tak mati lagi. Habis dia makan dia anak. Harta atas dunia lagi anak tipu heret ke jabat tanah cok ibu jari. Mak dah tengah tidur pun heret lagi. Tak rusing hak tu. Rusing ni hak depan hari lagi. Sebab Nabi kata, siapa dia yang masuk kubur dia selamat, pama ba'dahu aisyah, lepas tu mudah. Tapi kalau masuk kubur azab, masuk kubur susah dah, maka lepas pada tu asyaddu minhu, kau susah, kau rusing, kau azab, kata Nabi. Jadi bila azab, Nabi rakyat orang mukmin, wala tahzanu, jangan kamu takut. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang ketiga, malaikat beritahu, Allah beritahu kepadaku supaya rakyat kamu, hai orang mukmin, sekarang ni surga dah tunggu dah. Mu mati je, pejam mata je, masuk surga terus, kata malaikat. Maknanya tuan-tuan, kalau kita hidup di atas dunia, kalau kita jaga sembahyang, kita rajin mari masjid, kita rajin datang rumah Allah, garanti kata Nabi, bila masuk kubur tidak ada azab di dalam kubur. Tuan-tuan, bila kita pergi kubur, tu imam baca telqin. Orang Tina ni jarang dia pergi kubur, dia duk main gulaya di rumah. Dan orang Tina ni tuan-tuan, di awal Islam dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Nabi bui orang Tina pergi kubur tuan-tuan. Tak ada masalah. Tapi jangan pula pergi duduk melau, pergi duduk teriak, atau tak boleh. Orang Tina. Baik. Bila kita pergi kubur, siap tanah tu imam baca telqin. Tuan-tuan, biasanya tu imam kalau baca Arab, dah orang mari dengar tak reti, pakai ada hanguk gitu ya. Kalau baca kod Melayu, tu imam dia rayak. Setengah tepat tu imam baca kod Melayu.
Dia kata, hei Mamat. Kalau hak mati nama Mamat. Kalau nama Selemeh, dia hei Selemeh. Kalau nama Timur, hei Timur. Kalau nama Jenak, hei Jenak. Tok Imam baca terkeh. Kau demo tak je dengar sini. Kau tulis sini. Nah, kalau demo pergi kubur, dengar. Tok Imam ayat gitu. Tok Imam kata, hei orang mati, sekian, sekian, sekian. Jangan kamu takut. Jangan kamu rusing. Mayat dalam kata sedap, Tok Imam duduk atas. Sedap, jangan takut. Dia dah tak lagak tu kau. Mayat kata mayat Tok Imam terang tu, hamba duduk atas pula. Hamba kena katok di muka nakir dah ni. Tok Imam datang nak mayat, jangan rusing, jangan takut. Rupa-rupanya tuan-tuan takut mati ni. Azab tuan-tuan dalam kubur. Allahu Rabbi. Jadi nak tak sewi azab dalam kubur, kena jaga sembahyang. Ini yang pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 tuan-tuan. Kalau amun hura, kalau hura panjang, so ni tak cukup sejam 2 jam. Tapi kita ambil rikah-rikah masa tuan-tuan. Kalau nampak nak makan nasi belakang dia ni. Isa dah ni. Itu yang pertama. Jaga, ada 5 semua. Amerika. Nah, jadi orang jaga sembahyang, Nabi kata 5 kelebihan. Yang pertama, bila mati tak ada azab dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, ni Nabi royak dalam hadis yang sahih. Yang kedua, bila dia bangkit daripada kubur, Allah akan beri surat amal terima dengan tangan kanan di akhirat. Ini yang kedua. Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang waktu hidup jaga sembahyang, waktu hidup jaga jemaah, waktu hidup rajin mari masjid, bila dia mati, yang kedua, di akhirat Allah akan beri surat amal dengan tangan kanan di akhirat. Tuan-tuan baca dalam suratul Waqiah, Allah menceritakan ashabul yamin wa ashabul shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri di akhirat. Golongan kanan ni orang yang selamat, orang yang masuk surga. Golongan kiri orang yang tak selamat dan masuk neraka di akhirat. Jadi orang yang jaga sembahyang, waktu hidup di atas dunia, garanti dia selamat. Allah beri surat amal dia terima dengan tangan kanan di akhirat. Tuan-tuan semua. Lah ni mesti periksa sekolah anak-anak kita. Hak tingkat 3, hak tingkat 4 SMU sekolah harap, hak tingkat 5 SPM, hak tingkat 6 STAM mengaji agama. Lah ni dia tengah tunggu keputusan periksa belaka. Semua pakak duk tunggu. Bila hari umum putusan periksa tu, boleh tengoklah siapa dia lulus, siapa dia gagal. Hak lulus juga suka pas tunjuk kau saya pula dah. Tengok aku 10A nah, mu bodoh juga sikit. Akhirat lagu tu juga tuan-tuan. Akhirat kalau orang mukmin dia boleh dengan tangan kanan, dia suruh kau orang tengok aku. Amal aku selamat. Tapi orang yang boleh dengan tangan kiri, Allah Ta'ala kata dia akan menangis, dia akan meraung, dia akan teriak. Maka oleh sebab itu serupalah kita hidup atas dunia. Kalau orang lulus berasa dia suka, dia boyak kau orang tengok aku 10A, 10A. Tapi kalau boleh 10Z, boleh 10E, tak usah kata nak senyuk kau orang, dia di untuk saya tengok. Dia diri. Takut saya, takut cikgu ni silap ni. Sepatutnya aku ni 10A, cikgu tu 10Z-nya. Mana dia sendiri tak saya baca hak dia. Orang yang tak lulus, begitu juga orang yang tidak mukmin di akhirat, dia takut hak dia sendiri pun dia tak saya baca di akhirat. Tuan-tuan baca dalam Quran, fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mana-mana orang yang diberi surat amal dengan tangan kanan di akhirat, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dipermudahkan bicaranya di akhirat oleh Allah. Walaupun beribu tahun di padang mahsyar dipendekkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisabin wala itabin wala azabin wala mihnatin wala fitnah di akhirat tuan-tuan semua. Jadi orang yang jaga sembahyang waktu hidup dunia ini, Allah akan beri surat amal dia terima dengan tangan kanan di akhirat. Ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak selamat, surat amal kita tu kita nak tengok, maka kita kena jaga sembahyang atas dunia ni tuan-tuan semua. Dalam surat kecil tuan-tuan, baca Quran dalam surat kecil, juzuk 30. Start daripada surah
Alun. Siapa kepada surah Qul a'udzu birabbin nas, boleh dikatakan semua surah menceritakan tentang akhirat. Pada awal lagi cerita akhirat dah. Tuan-tuan baca Quran, amma yatasaalun azim, cerita akhirat dah situ. Akhir surah, kebanyakan surah kecil ini menceritakan hal keadaan bagaimana kita bertemu dengan Allah di akhirat. Di antara satu surah disebut Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Allah Ta'ala sebut mana-mana orang mati ni. Semua orang mati belaka. Bila berlaku akhirat, kal farashil mabthus, akan tubik daripada kubur ni supaya belalai yang terbengah, supaya katu yang terbengah. Tuan-tuan lah ni, budak ni dia tak kenal, dia belalai pun tak ada dah ni yang racun demo. Waktu kita budak-budak dulu tu imam, bila pergi 4 orang mesir padi, pergi tunggu dia lari. Kalau dia babi marah, sepak dia babi nak kutip belalai. Dia naik atas bil tu, tempat mesin ngetel nak curah padi tu, dia belalai banyak tuan-tuan. Nah, tuan-tuan bila kita kutip belalai boleh botol. Nyek boleh botol, nyek boleh botol, kita tuduh. Cuba tuan-tuan buka tuduh tu bagaimana keadaan belalai saat ni. Maka bila buka tuduh, dia akan tubik hak atas, hak bawah, kiri kanan. Maka Allah Ta'ala kata manusia akhirat lagu tu lah. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Manusia di akhirat sikit lagi bangun kubur tu supaya kekatu yang terbang, supaya belalai yang terbang. Dah ramai telajak dekat mati. Kemahir 3 ni pun berapa ribu orang dah mati. Kemahir 3 baru, belum masuk kemahir 2. Belum masuk kemahir 1. Belum masuk negeri Kelantan, belum masuk Malaysia, belum masuk Thailand, belum masuk seluruh dunia sejak pada Nabi Adam sampai dunia ni kiamat. Banyak mana ribuan manusia yang meninggal dunia, akhirat Allah akan bangkit daripada kubur. Maka sebab itulah yang keluar daripada kubur itu berterbangan tuan-tuan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Orang yang meninggal ni akan tubik pada kubur akhirat. Berterbangan ramanya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Mu tengok bukit ni, Allah Ta'ala sebut. Sini betul lah bukit banyak ni. Masjid pun atas bukit. Ni tuan-tuan kemah 3 ni. Tubik masjid tu tengok. Cu tengok kat nak tu. Keliling tu bukit belakang. Allah Ta'ala kata bukit yang kamu tengok sekarang ni, wa takunul jibal kal ihnil manfush. Bila berlaku akhirat, gunung bukit yang kita tengok ni Allah Ta'ala akan peracun jadi angin yang berterbangan di akhirat. Jadi debu. Allahu Rabbi ya Karim. Nak rayaknya setara bukit yang besar tu hacur, kalau mu lekeh benar lah. Nah, setara bukit tu hacur Allah Ta'ala sebut di akhirat. Jadi, bila manusia pun hacur, bukit pun hacur, maka ketika itulah orang yang jaga semaya, orang yang diberi surah amal yang selamat di akhirat ialah orang yang diberi surah amal yang terima dengan tangan kanan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah beri surah amal kita dengan tangan kanan di akhirat insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak buat benda baik, sunat tangan kanan. Diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak beri barang kat orang, beri tangan kanan. Nak ambil barang dengan orang, tangan kanan. Semua tangan kanan. Hak tak comel, semua tangan kiri. Nak nyekeh, tangan kiri. Nak basuh berak, tangan kiri. Ada orang basuh berak tangan kanan pun ada. Basuh tangan kanan, makruh. Makan nasi, tangan kanan, sunnah Nabi. Dia makan tangan kiri, makruh. Benda hak comel, semua kanan. Masuk masjid, masjid ni rumah Allah. Masuk kaki kanan dulu, sunnah. Jambil rumah syaitan, sunat masuk kaki kiri dulu. Tapi dia mari nak berak cerah, tak tahu kiri kanan. Banyak ke orang kita ni tuan-tuan.
Duk main kiri kanan apa tai duk beti. Begok ceruh. Makan gula perangat hok mari. Nah. Jadi tak tahu kiri kanan gini lah weh, tai duk beti dah. Tak ada kiri kanan pakai lopak terus. Nah, ada marah kau dia berhenti tak ada berhenti lagi tunjuk kau nela. Nak rayaknya tuan-tuan dia ajar benda baik, sunat kanan belakang. Makan tangan kanan. Masuk masjid kaki kanan. Nah, tempat molek. Hok tak molek semua kiri. Masuk jambai kaki kiri, basuh berok tangan kiri. Nah, tu dia makna. Jadi itulah dia diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo baru kali umrah tuan-tuan, amo pergi umrah. Amo tengok ada seorang orang tua. Depan Kaabah dia bagi minyak wangi. Minyak atas, selek air bau. Antara benda yang Nabi suka ialah minyak wangi tuan-tuan. Sebab tu kita bila nak mari semaya kena pakai bau sedap-sedap. Ni nak mari semaya 3 hari tak mandi. Orang duk ujung tu bau. Anak tu kalau bau lagi ni. Orang cek. Biar sedap tuan-tuan. Sunnah Nabi bau sedap. Nah, kalau tidur dengan bini pun kalau bau sedap tu bini peluk tak lepas. Lama peluk pasal bau sedap. Kalau tak sedap masuk tidur tak usah. Bini kata Allah, puk tadi bau lagi. Nah, kelapa sawit hok minggu lepas tu bau lagi kelapa sawit. Nak wayak yang kalau bau tak sedap orang tak suka bagaimana Allah Taala. Tapi kalau benda hok sedap ni orang suka bagaimana Allah Taala. Jadi antara benda yang paling Nabi suka atas dunia ialah minyak wangi. Nabi kata bila kita nak semaya, comot, pakai bila nak semaya. Amba pergi di Mekah, depan Kaabah orang tua dah tuan-tuan. Dia bagi minyak wangi. Semua pakai Allah nak. Allah tangan kiri dia tepih. Ni amba tengok sendiri. Orang Allah tangan kiri dia tepih. Dia tak ui. Tapi bila ada orang Allah tangan kanan, baru dia ui minyak wangi. Nak rayaknya, dia nak ajar kat orang supaya sunnah Nabi SAW. Nak ambil benda baik, kena selek tangan kanan. Agama orang bila bagi, dah. Orang Allah tangan kiri, dia tepih. Orang tu heran, apa tepih? Sedangkan dia bagi. Allah pula, tepih pula. Allah pula. Nak ajak gocah kalau main kasar. Rupanya dah. Dia kata, yamin, sunnah, shimal, syaitan. Dia rayak kat orang tu. Yamin, kanan tu sunnah Nabi. Shimal, kiri tu syaitan. Jadi kalau mu nak minyak wangi, mu kena Allah kanan semula. Dia pun Allah kanan juga. Ngam botol-botol dia jual. Nak rayaknya tuan-tuan. Benar baik, sunnah kanan. Nah, kita nak pitih kau ke? Ambil tangan kanan wi. Jangan Allah tangan kiri. Padahal ada haram, tapi nak ayat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar baik kanan. Benar hak tak molek. Lagu tu mana? Orang yang jaga semaya atas dunia, Allah akan beri surat amal tangan kanan di akhirat. Ada 5 semua tuan-tuan. Yang ketiga, Amerika masa panjang. Yang ketiga, Nabi rayak, orang yang waktu semaya, yang ketiga, dia akan lalu di atas tiang sirat lebih laju daripada kilat yang menyambar. Ini yang ketiga sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, orang yang jaga semaya atas dunia, nombor 3, dia lalu tiang sirat akhirat lebih laju daripada kilat. Tuan-tuan, tiang sirat tu bukan panjang seporangan getok tanah merah tu. Nah, hok panjang tu pun tak siap lagi lah ni. Kalau buat sirat, pakai mampu dengan kontraktor hok buat mampu. Sirat akhirat ni panjang, Nabi kata 1500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, baca dalam surah Maryam ayat 71, 72. Dalam surah Maryam. Buka Quran, surah Maryam. Jangan buka Metro, tak ada. Buka klik Quran ada ni. Buka tengok. Surah Maryam ayat 71, 72. Allah sebut, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu
zalimina fiha jisiya. Dalam qiraat lain baca jusiya. Dalam qiraat kita biasa ni jisiya baca. Qiraat lain jusiya. Nah, jasaya tak ada. Itu qiraat Kemeh 3 kalau baca lagu tu. Tuan-tuan belajarlah Quran ni umur 70 teh tak reti lagi. Nak masuk kubur esok lusa dah tuan-tuan. Ada orang umur 70 lagi. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, anak 10 orang bila mak sakit, seorang anak pun tak boleh baca Yasin. Ini berlaku ni. Ada orang anak 10 orang, 10 pi kuda berlaku. 10 orang anak semua daun ketung belaka. Bila mak sakit duduk hospital, ayah mati tuan-tuan, nak semaya banyak pun duduk. Mak mati, anak tak boleh semaya banyak. 10 orang, 10 tak semaya. Duduk balik bagi gula tangga. Terima kasih deh, terima kasih korokmu. Makmu sendiri pun tak semaya. Mak dia mati tak semaya, terima kasih. Ini berlaku. Kenapa tuan-tuan? Kan tak ada agama. Bila tak ada agama, nak semaya ke mana? Tebal semaya, rokok pula jadi satu kerja pula dah. Ada satu cerita dia kata. Penting nak kuat suka. Yang suka kuat, cabut pintu. Satu cerita tuan-tuan, anak jadi imam semaya, mak mati. Anaknya hari tu baru berpiah atas kepala. Hari tu baru nak belajar semaya. Ayah weh, hari tu baru nak belajar semaya. Ni, dia jadi teriman. Mak dia mati. Anak kena bangun tunjuk lah. Kau belakang tak nampak. Hari tu baru dia bakar piyah, tuan-tuan. Dalam hidup dia tak pernah bakar piyah mak Hari mati, mak mati jadi iman lah. Orang tolak dia kau. Moga mak dia. Dia pun rayak. Biar ambo ke mak ambo. Demo tak jadi apa. Afdal ambo, afdal. Jadi imam semaya dia. Dia pun paling belakang. Betul sah. Penuh sah. Orang pun rapat. Mari depan. Semaya banyak ke orang duduk rapat-rapat. Ke sini duduk jauh. Orang banyak tu duduk rapat-rapat. Betul tak? Dekat-dekat. Dia kata jauh sikit nak rokok payuh. Tak semaya terberanan tu. Dia pun paling lagi kan siap belakang dah. Nak semaya dah ni tuan-tuan. Semaya dia. Allahu Akbar semaya maya. Mak dia mati. Makmu pun belakang. Allahu Akbar kat takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Baca teh belakang. Dia pun takbir yang kedua. Allahu Akbar bergerak rokok. Ini cerita betul ni tuan-tuan. Takbir yang kedua rokok. Timeh sana. Anak dia sana, mak mati ni. Orang takbir kedua selawat ke Nabi. Moga dia hari tu baru berpiah atas kepala. Dia tak tahu selawat ke Nabi ke, dia tahu rokok ya. Dia apa? Allahu Akbar rokok. Dia jadi ngah makmu ni tak bunyi akbar ni. Tak bunyi akbar rokok. Dia pun paling tengok. Dia kata guano sih. Tak si rokok dia kata. Dia tak cara lagi tuan-tuan. Dia pun sami Allahu liman hamidah. Dia kata pok ni masbuk kamu apik ni. Tak ada rokok lagi. Tak ada tidak. Dia pun undur sikit, sujud pula dah takbir ketiga. Ini cerita betul adik kakak semua. Takbir yang ketiga, dia pun turun sujud. Allahu Akbar tak beruruk gong sujud. Orang makmum ni tak cara, dia tengok dia. Ikut dia nak lagu mana pun Allah ke. Moga makmum tahu dah, moga bodoh. Moga makmum tahu dah, moga dia tak je semaya. Makmum ni diri, moga mayat diri, tak ada orang mayat duduk nerak. Jadi bila siap semaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata pok demo ni tak jadi belakang mayat.
Orang makmum kata demo tak jadinya. Mayat-mayat tak ada sujud rokok bodoh. Orang royak ke dia. Dia kata demo sedap, kata kahwin bodoh. Ni mok kahwin mati. Ni lah kali terakhir kahwin nak sujud ke dia. Demo tahu ke apa. Kalau kena kemok demo, takut demo lebih pada kahwin. Dia tak terus atas ni, dia kata. Nak nampak jahil adik kakak semua. Ini berlaku nak ayatnya sekira jahil. Jadi tidak mustahil kalau orang kemeh 3 kalau tak ngaji pun jadi jago tu tuan-tuan semua. Ini kena faham molek. Kita kena belajar ajar anak-anak kita tu ngaji agama. Nah, pondok amo ni budak kemeh 3 tak ada ngaji. Kemeh 1 ada. Apa tu kemeh 1 dia cidik sikitlah. Lepas ni budak kemeh 3 kena atas ngaji pondok amo. Nah, atas ngaji agama tu, atas ngaji agama. Baru anak kita tu ada ilmu. Sikit lagi kita mati nak tupai dia doa tu. Tuan-tuan, mayat dalam kubur, mayat bila mati Nabi kata dia kecek tu waktu nak sembahyang. Kalau dengar tu email tu cukup nelok tu email. Tok Bilal nerak terus. Tok Siok pakai gatup pitu. Tapi dia tak dengar tu. Mayat tu kecek tu. Nabi kata, hari ni aku tak dengar suara orang lain jadi imam, aku nak dengar suara anak aku jadi imam sembahyang. Tuan-tuan hok mari kalau ada anak jatuh 5 orang ke 3 orang, cu tanya di anak aku hok mana boleh jadi imam sembahyang. Pak kalau tak ngaji agama jadi imam lah ke mana? So kau nak jadi imam sembahyang pun dak. La ilaha illallah. Orang yang jaga sembahyang atas dunia, nombor 3 Nabi kata dia akan lalu tiang sirat akhirat lebih laju daripada kilat. Panjang 1500 tahun perjalanan tu. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Allah wilpah, Allah mudah kerana dia jaga sembahyang atas dunia. Ini yang ketiga. Akan lalu dengan lebih cepat. Kerana Nabi rakyat panjang tu 1500 tahun perjalanan macam-macam berlaku. Ada hok ngesok, ada hok unggah, ada hok jalan, ada hok laju, ada hok seluk, macam-macam keadaan. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dia mari macam-macam keadaan. Ada rupa babi lalu atas tu tuan-tuan. Ada rupa angin, ada rupa kera, ada macam-macam. Kepala ke bawah, kaki ke atas, macam-macam keadaan disebut dalam kitab-kitab. Dicerita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang jaga sembahyang, nombor 3 Nabi kata Allah dia lalu dengan lebih cepat, selamat. Itu yang ketiga. Ada 5 makna. Yang 3 takut yang pertama tak ingat dah pula dah. Setengah tu yang 3, aku tak ingat dah tadi ke apa pula dah. Dia balas dengan bini dia naik kereta. Setengah tu dia naik motor. Dia gendong dengan bini dia. Bini dia cuik. Abang. Gapo? Ustaz wayak tadi 3 perkara nombor 2 ke apa? Sok nombor 2 aku nombor 1 pun dah ingat. Nombor 1 dah ingat. Apa? Abang pergi buat apa? Aku pergi saja-saja. Sebab tu tuan-tuan, Imam Syafi'i kita walaupun cerdik, dia ada sokmo, dia ketah, dia ngajak orang ngajar tu guru dia tulis. Ni amak tengok sini lebih. Tak ada saya kehabuk tulis. Imam Syafi'i tu cerdik ngaji, tulis untuk guru dia, tulis, dia takut tak ingat. Sebab ulama kata al-ilmu saydun wal kitabatu kata buah, dia masuk kau ni, dia tubik kau ni. Pandai ikat dia tulis. Bila kita tulis tak ingat, kita buka tengok ada. Tu. Nombor 1 orang jaga sembahyang tak ada azab kubur. Mulai sekali lagi tadi. Nombor 2 Allah Taala akan wisurat kanan di akhirat. Yang ketiga dia lalu tiang sirat lebih laju pada kilat yang menyambah. Ini yang ketiga. Allahu Rabbi. Yang keempat tuan-tuan. Yang keempat apa dia? Orang yang jaga sembahyang atas dunia. Orang yang jaga Jumaat atas dunia. Orang yang suka mari masjid atas dunia. Orang yang suka mari majlis ilmu atas dunia tuan-tuan. Yang keempat, Nabi kata dia ini nombor 4-nya udkhulul jannata bighairi hisab. Nombor 4 dia akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah di akhirat.
Allah tak hisap di akhirat. Allah tak tanya. Mati tu terus masuk surga. Orang jaga sembahyang. Jangan main-main tuan-tuan, besar sembahyang ni. Dalam hadis Nabi kata as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dalam hadis yang lain awwalu ma yuhasabu hisabu qiyamatis salah idza salaha sairu amalih wa in fasada sairu amalih. Amalan yang pertama ditanya disoal oleh Allah akhirat sembahyang. Kalau sembahyang molek semua amalan lain comel belaka kata Nabi. Tapi kalau sembahyang huduh hak lain huduh walaupun pergi Mekah 40 kali sehari. Walaupun sedekah juta sehari, walaupun wid rumah juta sehari, walaupun gitu, walaupun gini, tapi bila huduh di sembahyang, maka semua amalan lain huduh belaka. Maka orang jaga sembahyang waktu hidup dunia, Allah akan bermasuk surga bighairi hisab di akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Nah, masuk surga tanpa hisab, tak ada orang tak suka surga, orang gila nak. Tak usah kata orang tidak gila, orang gila nak, tuan-tuan. Surga ni senang. Dalam hadis Nabi kata a'datu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la qalbi bashar. Sedia dah lah ni surga orang yang soleh, yang mana mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Bagaimana nikmat yang Allah sedia di dalam kubur sikit lagi. Bagaimana nikmat Allah Taala sedia dalam surga sikit lagi. Yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Babul Jannati wan Nar, menyatakan bab surga dan neraka. Dia kata banyak-banyak nikmat dalam surga ni tuan-tuan. Ahli surga dia tengok burung terbang dalam surga. Bila tengok burung tu comel, bukan sekat tengok burung comel, burung tu masuk siap kenyai makan siap dah. Nikmat surga tu, burung hak tengok comel tu bukan sekat tengok, kenyai siap dah. Allahu Rabbi. Imam Ibnul Qayyim sebut, tuan-tuan lah ni atas dunia kalau pergi Kedah, Odah tu kenyai lalu kau kena tunggu. Kedah mana kalau ada kenyai royak kena pergi tu. Ada tak tuan-tuan? Ada kenyai. Tak ada, kena tunggu pula. Tunggu kalau lama, legat meja pula dah. Tuan-tuan kalau pergi Kedah ni, kelik mana pergi Kedah ni, muka kedai kopi belakang ni. Kelik mai iso mana pergi Kedah sehingga Kedah. Bila-bila mai haji 2 papel. Ada teh cawe. Bagaimana kalau tu Kedah setengah jam tak mari lagi air teh? Demo suka ke demo nya tu Kedah? Kau demo kata, terima kasihlah. Gitu. Setengah jam dah air teh tak mari lagi. Marah, pas bukan sekat marah, esok tak mari dah, Kedah lain pula. Tak. Azab dah situ tuan-tuan. Bagaimana orang yang bila mati masuk neraka, disebut dalam hadis, panah, meraung, sakit, panggil malaikat. Bukan panggil mari selalu, 1000 tahun baru mari. Tuan-tuan baca dalam surah Jadah pagi Jumaat kan. Semaya surah Jadah. Kalau rajin, dengar. Kalau tak dengar tu, tak je mari tu, semaya. Hari Jumaat pagi. Kalau berhenti tidur, tak mahir. Dalam surah Jadah, Tik Imam baca tu. Muka surat 416, bagi dek kiri, bagi bawah sekali. Dalam surah Jadah, tuan-tuan. Muka surat 416. Tak percaya buku Quran ada, aku tak tengok Quran. Patut tengok dek kiri, bagi bawah sekali. Allah Ta'ala sebut. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Dalam surah Jadah. Ada berapa huruf alif? Amo pergi ngajar di Thailand tuan-tuan. Amo cabar Wahabi. Wahabi dia ayat go tu bid'ah kan. Demo tak sah kalau tak alif, amo kata. Kalau demo alif dalam surah Taha ada berapa huruf ya? Dalam surah Taha ada berapa huruf alif? Dalam surah Taha ada berapa huruf ain? Bengong gitu Wahabi. Dalam Quran 37 ada berapa huruf alif? Dalam Quran 37 ada berapa titik? Aku boleh rayak titik, aku boleh rayak lagi ada berapa. Kalimah huruf ada berapa? Kerana ngaji dalam kitab ada rayak belakang. Wahabi kecil belok lah nak rayak tu. Faham kata kalau hak tu tak tahu tak so rayak bid'ah lah kata. Nah, go tu bid'ah, gani bid'ah. Dia selawat Nabi bid'ah. Demo Nabi demo tak kenal.
Nak kata bid'ah. Nabi nung boya, nung tu apa? Bengong ke ketua habis dia tak boleh main ustaz budak. Ustaz budak tak boleh main. Pada mau ustaz tua. Wahabi kalau mau kita ni dia takut ustaz mari. Takut dia. Nah. Allahu Rabbi. Dah, ni berlaku ni tuan-tuan. Dah, maka oleh sebab itu dalam Quran cerita azabnya neraka tuan-tuan. Dah lah 1000 tahun mari cuah panas pula dah atas kepala. Tuan-tuan boleh buka dalam surah lain. Tidak surah sejadah saja, surah lain pula ada azab banyak. Nah, di antaranya tuan-tuan boleh buka dalam surah Ad-Dukhan. Dalam surah tu sebut inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Dah, bila awak mari buah berduri, melekat mari air panas, melekat curah atas kepala pula dah. Hak tadi dalam neraka, panggil melekat tu dah lah panggil 1000 tahun baru mari. Azab dah, pas mari pula bukan mari air, mari curah atas kepala pula dah. Ini cerita yang disebut oleh Allah supaya kita takut, supaya kita gerung, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua. Jadi bila kita mari atas dunia ni, kita jaga sembahyang, kita jaga jemaah, maka kita tidak akan terjebak dengan neraka. Bahkan kata Nabi, udkhulul jannata bighairi hisab. Kamu akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah di akhirat. Itu yang keempat. Yang terakhir tuan-tuan, yang kelima, disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jaga sembahyang yang kelima, Nabi kata akan dimurahkan, akan dipermudahkan rezeki baginya waktu dia hidup di atas dunia. Ni 5 ni dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang jaga sembahyang, Allah wi murah rezeki, Allah wi selamat. Sebab tu tuan-tuan, anak kita kalau ngaji jauh-jauh, telefon kena tanya soalan sembahyang dulu nombor 1. Ni ibu bapa dia tanya soalan mula-mula ke apa? Abang ada piti ke? Tanya piti dulu. Dia tak tanya semaya. Nak tanya semaya ke mana? Dia diri tak semaya. Dia takut anak dia kata, Pak Ayah tak semaya. Pula dah. Dia tak tanya dulu lagi. Nah, dia tanya soalan piti. Piti ada ke? Dia tak tanya semaya ke tak. Dia takut anak kata, Pak Ayah tak semaya. Berat dia. Maka orang yang jaga semaya, Allah Ta'ala akan beri selamat. Tuan-tuan, kalau jual apa kali jaga semaya laku. Berkat rezeki. Ni kadang-kadang jual buka kedai besar, koli 10 orang, 10 tak semaya belakang. Pitih boleh, tapi berkat tak ada. Bila tak berkat, mana tak jaya lah, tak lama. Tapi kalau kita jaga semaya, Allah berkat rezeki. Tuan-tuan, tu tanya orang jaya semua, jaga semaya tu. Budak periksa kan, 10A, 8A, tu tanya dia. Kau ada dia rakyat, saya boleh 10A ni, saya tak rajin semaya nah. Ada rakyat gitu? Tak ada. Dia rakyat, saya semaya. Saya bangun malam, saya baik ibu-ibu bapa, saya rajin baca. Mana dia ada? Oh, saya ni boleh 10A kerana hari-hari saya curi. Mana ada? Semua mesti baik. Mana ada? Oh, saya boleh 10A, setiap hari saya tidur ya dia kelah. Tak ada. Semua mesti buat perkara baik. Maka orang yang jaga semaya, Allah Ta'ala akan mudah semua urusan dia. Ini dijanji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan nak selamat dunia akhirat, jagalah semaya. 5 perkara tadi, dunia dan akhirat. Selamat kata Nabi. Itu dia jadi. Jadi mudah-mudahan ke-9 ada kita ni tuan-tuan lewat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan 5 perkara tadi menjadi iktibar diramu dia tuan-tuan yang hadir. Untuk kita semangat semaya dan kalau boleh jemaah sampai mati insya-Allah. Dan kalau boleh tuan-tuan doalah biar Tuhan ambil nyawa kita tengah semaya dalam masjid pula tu insya-Allah. Baru ni tuan-tuan, ulama yang Syria baru meninggal, Said Ramadan Buti rahimahullah, mati tengah ngajar dalam masjid. Mati tengah ngajar, orang bom masjid tuan-tuan. Orang bunuh mati dalam masjid. Mati dalam masjid, mati orang alim, mati tengah ngajar, mati ada air semaya, mati duk baca Quran, mati duk baca kita. Semua limunnya syahid berlaku atas diri dia.
Tengok Allah Ta'ala muliakan ulama yang dekat dengan Allah. Atas dunia lagi Allah mulia tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir ni ahli surga. Jangan ada seorang pun hadir ni aku insya-Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir semua ni tina jatuh kecil besar selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan masjid Kemahiran 3 ni Allah jadikan makmur, Allah beri berkat sampai hari kiamat insya-Allah taala. Jadi amal sekadar itulah tuan-tuan. Kuliah ringkas. Kalau dia mau nak dengar banyak pergi pondok amal pula. Pondok amal ada hari-hari. Dia mau boleh pergi dengar kuliah. Amal baca kitab tiap-tiap malam. Jadi orang Kemahiran 3 boleh pergi ada masa bila-bila, tak ada masalah. Tak bukan untuk budak saja, orang tua hok nak mati, hok nak hidup boleh ngaji belaka. Jadi tak ada masalah, no problem. Tak boleh pergi belaka. Tak ada pilih, tidak kata ngaji untuk budak yang pondok. Tak, orang tua pun boleh ngaji. Orang hok mati pun ngaji lagi. Tak usah kata hok hidup. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Jadi pondok Ambo tu Ambo buka 3 tahun dah tahun ni adik kakak semua. 3 tahun dah tahun ni. Pelajar kitanya ada lebih kurang 100 orang, 100 lebih-lebih tuan-tuan semua. Jadi alhamdulillah. Masjid Ambo tu Ambo buat lebih kurang habis piti 2 juta adik kakak. 2 tingkat. Masjid bawah, tengah, kiri kanan tu kita buat asrama pelajar datah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi melawat tengok. Nak luah lagi pada masjid ni. Masjid Ambo luah lagi. Nak tuan-tuan boleh pergi tengok di Paluh Rawa macam. Nak dekat ya, lepas ketak tu turun dek kiri kapal Cina. Ya selalu dah. Tak. Ni tak tahan jauh ke demo telah pasir putih. Tak ada lah. Dia ni lagi. Nah, tu setengah tu pergi kok jeli. Kau tak jumpa pergi kok jeli. Paluh Rawa kau ni. Jadi kena pakak kita tengok insya-Allah. Jadi kita 2 juta tu tuan-tuan kita kutip derma semua duit ramah. 1 sen tak ada duit KJL. Semua duit ramah. Kuliah masjid tu, kuliah masjid ni ndak amo cari masjid tu, masjid ni kadang-kadang ada masjid boleh 2,000. Ndak, ada masjid boleh 5,000. Tak boleh kira lah atas rezeki. Sepuluh malam ni insya-Allah biar boleh 3,000 paling sikit. Kalau kurang pada 3,000 aku tak mari dah. Masjid Kemahiran 1 boleh 5,000, 6,000 baru ni. Kalau sini tak boleh, malu ke dia. Sekat Amo duduk kuliah ni tuan-tuan, Amo cari piti paling banyak masjid dalam Malaysia, paling banyak di Terengganu adik kakak. Ada satu masjid. Nama masjid tu Masjid Jamek Pengadang Baru. Nah, tapi padan dengan orang lah, ribuan yang hadir. Derma kuliah mengarik tu boleh 25,000 orang tahu atas sejadah piti. Atas sejadah 25,000. Ada seorang mau tengok, dia ikat dengan getah piti 5,000 tahu atas sejadah, tuan-tuan. Tengok. Nah, ni berlaku di Terengganu. Jadi mungkin orang Kemahiran 3 takut ada nak wicek 1,000 malam ni, tak tahu. Nah, mana tahu ramai-ramai ada. Biarlah orang lari piti, aku nak ketah pani. Buka-buka tengok 1,000, mana tahu. Ada berlaku seorang ustaz tu dia pergi ngajar di Kuala Lumpur. Dia raya Ambo ni nak buat gini, tak cukup 100,000. Dia pun tuan tengok orang situ derma seria seorang beri seria. Dia nak 100,000 beri seria, berat dia. Sedih dia. Bila sedih-sedih Allah Ta'ala nak cerita, bila dia nak naik kereta ada seorang mari. Ada seorang mari. Ustaz nak buat derma tadi, ustaz wayak tak cukup 100,000. Tak apalah, ambil cek sekeping. Dia ingat ke cek tu 1,200, ya klik rumah buka tengok 100,000 cek dak kau. Ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amo buat masjid siada, patah amo buat pondok orang tua. Juta pula, 3 juta. Jadi lah ni pondok Ambo tu banyak lagi nak buatnya. Nak tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Banyak lagi hak tak siapnya kita nak buat banyak kali lagi akan datang. Maya Isyak ni pihak masjid akan letak sejadah dekat dengan jen tu. Bawah jen tu kat pintu nak tubik. So orang jatuh manusia. Lepas pada semai Isyak, belum klik dekat dia mau bubuh atas jadah. Sekat-sekat dia mau nak bubuh. Ada 50 riyal, bubuh 100. Ada 100, bubuh 1,000. Baru jadi. Ni seria beri. Tak siap sejak aku. Tak siap lah pondoknya.
Seria wid derma. Tapi tak apa seria apa asal ikhlas. Mai ayat tu mah apa sama lah. Dia kena ayat tak apa juta asal ikhlas. Tu baru betul. Ni mak tak apa seria ikhlas. Mesti seria tu pak bila apa. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nak pakak wid derma belaka lepas pada semaya ni atas jadah belakang ni dek jatuh dek tina ataupun demo malu nak tahu situ takut orang tengok jumpa dengan abang sendiri lepas semaya ustaz abang ada ni tak banyak mana dah 3,000 nak wi 3,000 tak ada banyak-banyak abang ni nak wi 10 riyal 10 riyal orang tina misal kata dia tak bawa piti lah contoh malam ni orang tina dengan molek ni yang duduk suka saja misal kata dia tak bawa piti malam ni buailah gelai-gelai tangan cicing-cicing tu mocik weh. Bubu atas jadah. Orang tua orang tak makan huduh. Ada satu cerita. Amok pergi ngajar di Kota Baru tu Imeh. Orang Tino pakai gelar besar dah. Orang Tino. Gelar besar ni. Bila dia amok royak buat gelar-gelar, lepas maya dia buat sungguh. Ni cerita berlaku ni tuan-tuan. Di Masjid Jabal Pak Winjah. Amal tengah makan nasi. Tak jadi nak suap nasi. Dia kata, ustaz sani mana Ustaz budak. Dia nak nampak amal duduk depan dia. Timur kata, tu lah. Allah, tidak budak lah besar dia kata. Pak Moyak dia tak ada pelik tu. Cikgu pecah panggil cikgu lagi. Tak ada pecah panggil cikgu dah. Jadi, amal kata apa makcik? Tak ada nak pergi gelar. Nak pergi gelar. Dia akak gelar besar tu. Amal ketukar kedai 7,000 regah. 7,000 regah. Bui sedekah nak buat masjid. Jadi tak pelik lah. Orang kemahin 3 orang tina. Orang buah-buah berabil lah. Tak ada masa je. Kalau sipir tak ada mati. Curi dia anak juga. Pada curi ke anak. Baik sedekah kat aku. Allahu Rabbi ya Karim. Gurau itu adik kakak. Tapi gurau pun hok sungguh. Kalau tak boleh 3,000 aku tak mari. Jadi kena pakat derma lebih banyak insya-Allah. Orang jatuh lepas pada semaya ni bawah dia tu ada sejadah pakat bubuh situ. Orang tina belakang. Kalau nak jumpa ngamu sendiri pun boleh. Nak ambil nombor akaun pondok pun boleh. Nak ambil nombor telefon hamba pun boleh. Lepas pada semaya insya-Allah. Dan demo nak puas hati lagi, demo buat piti, demo kita tengok sendiri pondok. Itu baru ia. Demo buat piti misal kata 10,000 dia boleh poket 10,000. Aku nak tengok diri. Ya ke masjid besar ni. Ustaz royak masjid dia besar pada masjid aku nak tengok. Baru betul. Jangan dengar saja. Pergi kata. Tapi pun banyak kata sendirilah. Pergi. Bukan jauh. Situ yang makcik. Kiri kanan siapa? Tengok sendiri. Oh. Besar sungguh masjid. Oh ni pondoknya. Ha ni begini. Barulah kita derma tu yakin. Yakin dah. Tapi nak yakin. Hakul yakin. Nak yakin lagi. Dah. Baru betul. Nah, setengah lah ni banyak tipu orang kutip derma. Oh, tapi situ tapi apa ngomong dia. Lah ni banyak mana? Tunggu di bank situ tapi situ anak yatim tak tahu. Dia yatim tak tahu lah ke mana. Allahu Rabbi. Nah, jangan makan orang satu sen sebab Nabi kata kullu lahmin nabata min harami fannaru aula bih. Tiap-tiap daging tumbuh pada makanan yang haram neraka makan akhirat Nabi kata. Nah, ada setengah orang makan duit masjid pun ada tuan-tuan. Nah, ada orang curi duit masjid pun ada tuan-tuan. Nah, Allahu Rabbi ya Karim. Jadi tuan-tuan, lepas pada semaya ni boleh derma orang jatuh belakang dan orang tina belakang insya-Allah. Ataupun tuan-tuan jumpa sendiri ngamo depan lepas pada semaya insya-Allah. Jadi amal sekadar tu, terima kasih pada imam tua, imam muda, ajatan kuasa masjid. Dah, ya sudi panggil hamba mari di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kalau boleh piti banyak malam ni, mari pula ke datang. InsyaAllah. Bila boleh piti banyak. Kalau boleh piti tak mari dah. Bila piti banyak baru mudah nak buat kerja. Ni piti sikit buat kerja mana? Nah. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi insyaAllah dah. Pakak berderma berlaku lepas pada semaya ni. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun semua dosa kami.
Dosa kecil, dosa besar, dosa baru, dosa lama, dosa kecil, dosa kami sengaja, tak sengaja, ya Allah. Dosa zahir, dosa batin, dosa kami tahu, tak tahu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua hak mari dosa banyak tidak keluar majlis, melainkan diampun dosa, ya Allah. Ya Allah, semua hak mari ada hajat, tidak keluar pada masjid ni, semua hajat dikabul, ya Allah. Ya Allah, hak mana mari ni ada lagi tak pergi dua tanah haram, Mekah, Madinah, buat haji umrah, akad semua kami boleh buat haji umrah sebelum meninggal dunia, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah